Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu sekali lagi dalam page Quran Daily, PQDM, juga di page bersama PMT, Pro Media Tajdid, juga Lensa Kuliah 3. Apa lagi? Kita ucapkan ahlan wa sahlan pada semua yang hadir dan mendengar bicara kita. Dan hari ini adalah topik yang paling akhir lah, 2 topik terakhir dari kitab ringkas kita ni berkaitan dengan ambillah aqidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Tujuan kita belajar tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi tuntutan dan memenuhi maksud, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala telah menciptakan kita dengan satu tujuan yang jelas, yang Allah Ta'ala terangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu menyangka kami akan ciptakan kamu, atau kami ciptakan kamu sebagai sia-sia dan kamu tidak akan kembali kepada kami? Itu kata Allah. Jadi tujuan kita diciptakan di dunia ini tidak sia-sia. Ada tujuan, ada maksud. Perkara utama yang kita mesti lakukan selama hidup di dunia adalah menyembah Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencipta kita untuk tujuan itu, Allah Subhanahu wa taala telah merahmati manusia dengan mengutuskan rasul. Rasul-rasul sekaliannya diutuskan untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Mereka adalah perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Mereka adalah manusia yang menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan Jibril atau secara langsung dengan bicara dengan bersama Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diturunkan pula Alkitab. Kitab menjadi panduan dan pedoman kepada sekalian manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utuskan pada setiap umat tidak terkecuali, setiap umat seorang rasul untuk mengajak mereka beriman atau mengibadahkan diri, mengabdikan diri kepada Allah dan meninggalkan sembahan selain dari Allah. Maka tugas rasul adalah menyampaikan, memberi petunjuk, memandu manusia, menjadi contoh teladan buat manusia bagaimana mereka sewajibnya menyembah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka para nabi adalah jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah. Apa yang Allah Ta'ala setuju dan apa yang Allah Ta'ala redha telah Allah wahyukan kepada para rasul, dan rasul menyampaikan kepada umatnya. Penutup sekalian nabi adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah rasul yang terakhir. Tidak ada lagi rasul selepasnya. Baginda adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi selepas baginda. Apabila tidak ada nabi, maka secara automatik tidak ada rasul. Kerana seorang rasul mesti dari kalangan nabi. Tapi bukan semua nabi akan dilantik menjadi rasul. Jadi syariat ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi selepasnya dan tidak ada lagi rasul. Berarti syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir, yang paling sempurna, dan syariat ini telah menasahkan semua syariat sebelumnya. Berarti kitab-kitab terdahulu, sama ada Taurat atau Injil, yang semuanya mengajak kepada Islam. Taurat tidak mengajak kepada Yahudi. Injil tidak mengajak kepada Kristian. Taurat dan Injil mengajak kepada Islam. Zabur dan Suhuf Nabi Ibrahim, semua kitab-kitab terdahulu yang mengajak kepada Islam. Apabila turunnya Al-Quranul Karim dan sempurnanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama dan ajaran selainnya atau sebelumnya terhapus dan terbatal, ternasakh. Ternasakh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk sekalian manusia, bukan satu umat. Jadi tak ada yang terlepas daripada syariat Nabi Muhammad. Sama ada dia tu nabi, kalau Nabi Isa tu akhir zaman, tidak terlepas. Nabi Musa kalau dia hidup, tidak terlepas. Allah duduk bicara tentang Nabi Khidir, hidup ke tak hidup. Sama ada dia hidup ke, sama ada dia sudah tak ada ke. Walaupun kita memilih pandangan yang kata Nabi Khidir telah pun wafat, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalaupun ada yang memilih pandangan selainnya, tapi tetap saja jangan jadikan alasan hidupnya Nabi Khidir untuk mereka keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi siapa pun dia, apabila hidup dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap dibebankan dengan syariat tersebut dan tidak ada yang boleh keluar daripadanya. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhar rasul," katakanlah, "Qul ya ayyuhan nas," katakanlah wahai manusia, "Inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu sekalian, semuanya. Jadi Allah mengutuskan Nabi Muhammad sebagai pemberi petunjuk kepada kita. Dialah menjadi rahmat sekalian alam. Dialah yang menjadi hujjah kepada orang yang mencari Tuhan. Dialah yang Allah Ta'ala wajibkan manusia mentaatinya. Wajibkan manusia mentaatinya. Dan tidak ada jalan menuju Allah melainkan melalui baginda. Baginda satu-satunya jalan, satu-satunya pintu. Tidak ada orang yang boleh mengetuk pintu Allah. Tidak ada orang yang boleh menyusuri jalan menuju Allah melainkan melalui pintu dan jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi adalah sunnah. Jalan Nabi adalah sunnah. Sesiapa yang menyelisihi Nabi dan tidak beriman dengan Nabi, maka siapa yang tidak beriman kepada Nabi, dia termasuk dari kalangan ahli neraka. Jadi Allah Ta'ala utuskan Nabi sebagai pemberi petunjuk
mengajarkan kita sunnah, dan sunnah baginda adalah jalannya menuju Allah satu-satunya, tidak ada yang kedua baginya. Lalu Allah Ta'ala menjadikan bagi Nabi, dengannya ada hidayah, dengannya ada kebenaran. Dia memberi khabar gembira dengan syurga di akhir akhirat. Dia memberi ancaman, berita peringatan dengan neraka untuk hari kiamat. Dialah yang mengajak kepada Allah, kepada cahayanya. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita, sebagaimana ayat yang kita baca sebelum ini, bahawa wajib kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib, bukan main-main. Bukan sekadar ikut, bukan sekadar dakwaan semata-mata. Bukan retorik. Kerana Allah mewajibkan, betul kita wajib ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek agama. Dalam semua aspek agama wajib kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah dalam Quran ada lebih 30 tempat Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran tentang kita wajib ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya Allah Ta'ala menjadikan ketaatan Nabi merupakan ketaatan kepada Allah. Ada kalanya Allah menyatakan menyelisihi Nabi adalah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kehinaan bagi orang yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, wa ju'ila dhillatu was-sighar ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kecil, hinanya, kerdilnya orang yang menyelisihi perintahku. Malah siapa yang mentaati Allah, Allah Ta'ala mentaati Rasulullah, Allah malah kata itulah sebenarnya taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 80, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Dan siapa yang menyelisihi Allah dan Rasul, kata Allah, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang mengingkar kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasnya, Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa nak masuk syurga kena taat kepada Nabi. Ikut Nabi masuk syurga. Siapa yang mengingkari Nabi tak masuk syurga. Jelas. Nabi utusan Allah, jelas. Sunnah Nabi itu adalah untuk diikuti. Kerana Nabi ajak orang masuk syurga dengan mengikutinya, mentaatinya. Nabi kata, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua nanti umatku masuk syurga, kecuali siapa yang tak nak je, kata Nabi. Siapa yang tak nak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku masuk syurga, dan siapa yang mengingkariku dia sebenarnya tak nak masuk syurga. Jadi nak masuk syurga mesti melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mentaati Nabi pada waktu baginda hidup dan juga mati dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi orang beriman mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana topik yang kita dah bicarakan sebelum daripada ini. Saya ulang perkara ini kerana kita tidak akan membenci bid'ah sehinggalah kita benar-benar mencintai sunnah. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Kita tidak akan membenci bid'ah sehinggalah kita benar-benar mencintai sunnah. Dalam arti kata yang lain, orang yang benar-benar mencintai sunnah akan benci kepada bid'ah. Orang yang benar-benar mencintai sunnah akan benci kepada bid'ah. Kerana
Allah Ta'ala telah mewajibkan kita mentaati Rasul dan mengikuti Rasul. Dalam Quran pun kita sebut hujah orang Quraniyun, orang yang kata tak apa, kita tak perlu kepada sunnah, kita tak perlu kepada hadis, cukuplah Al-Quran kepada kita. Al-Quran dah jawab, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa, ambil dia, taatilah dia, ikut dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia larang kamu, maka berhentilah. Termasuklah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak menyelisihi sunnahnya ataupun menokok nambah sesuatu dalam agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan atau menyatakan tanda cinta kepada Allah adalah dengan mentaati dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Siapa yang mentaati, kalau sekiranya, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya benar kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Jadi nak ikut Nabi ni, cerita kita ni, nak ikut Nabi ni macam mana? Ni, semua orang mendakwa sayang kepada Nabi. Tapi berapa ramai orang yang sayang kepada Nabi, tiba-tiba buat bila amal perbuatan tak ikut Nabi. Bila orang tanya kenapa buat hak Nabi tak buat? Bukan semua benda yang Nabi tak buat kita tak boleh buat. Kalau itulah jawapannya, perkataan itu pun sudah cukup untuk menjadi pertentangan dia dengan cinta Nabi. Kalau dia kata dia cinta Nabi, konsekuensi daripada rasa cinta tu adalah kemahuan dan keinginan untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau terpacul dalam mulut dia, hak Nabi tak buat pun bukan semua kita tak boleh buat, kita boleh buat. Saya tuan-tuan, saya malas nak balas dalam masalah ni, cerita panjang. Jawapan saya simple ya. Mungkin ini pada saya lah, pada tuan-tuan saya tak pasti, ataupun mungkin ada asatidzah lain yang lebih alim, wallahu taala alam. Tapi pada saya, kalau semua orang kata bukan semua benda yang Nabi tak buat kita tak boleh buat, kalau semua kita pakat buat hak Nabi tak buat, maka siapa lagi yang tinggal untuk memperjuangkan sunnah yang Nabi buat? Jadilah sunnah benteng terakhir umat Islam yang mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau semua manusia kata tak apa, Nabi tak buat apa, kita boleh buat, sebenarnya perkataan itu akan menyebabkan banyak sunnah ditinggalkan. Kerana sebenar hakikatnya sunnah Nabi ni banyak, kita nak buat semua memang tak mampu. Tiba-tiba kita pilih untuk buat yang tidak sunnah, alangkah ruginya kita. Jadi tanda cinta kepada Rasul adalah mengikuti sunnahnya. Dan siapa yang benar-benar mencintai sunnahnya akan benci kepada bid'ah, kerana bid'ah adalah lawan kepada sunnah. Bid'ah adalah lawan kepada sunnah. Sebab bid'ah ni adalah perkara yang diada-adakan. Sedang sunnah adalah perkara yang telah ditunjukkan jalan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan keras kepada orang yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati bagi orang yang menyelisihi perintah Nabi, bahawa akan ditimpa fitnah ataupun turun kepada mereka azab yang pedih. Jadi perintah Allah kepada hamba-Nya, ikutlah Rasul, jangan menyelisihinya. Sebab tu para salafus salih takut untuk menyelisihi Nabi, walaupun dalam sekecil-kecil benda. Kita dah sebut sebelum daripada ni kisah orang tanya soalan Imam Malik rahimahullah, bila, dari mana dia nak pakai ihram atau nak berniat ihram. Imam Malik kata daripada Bir Ali, daripada miqat Bir Ali Dzul Hulaifah. Dia kata boleh tak aku nak berihram daripada Masjid Nabawi? Kita tahu Masjid Nabawi pahala solat di dalamnya 1000 kali ganda berbanding solat tempat masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Jadi kalau dia solat sunat di Masjidin Nabawi,
afdal 1000 kali ganda lebih daripada salat di masjid miqat. Jadi dia kata boleh tak dia nak miqat di Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, aku bimbang kamu ditimpa fitnah. Dia kata fitnah apa? Hanya beberapa kilometer yang kita awalkan dia. Tak, kata Imam Malik. Dia baca ayat Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka takutlah orang yang menyelisih sunnah, menyelisih perintahnya. Nabi, baginda lah yang bagi tahu kelebihan masjid Nabi. Baginda lah yang mensyariatkan. Boleh saja atau mensyariatkan ataupun menyampaikan syariat Allah. Boleh saja kalau Nabi yang nak salat nak berihram di Masjid Nabawi. Sebab mustahil Nabi tak tahu kelebihan tu. Tapi bila Nabi SAW tidak buat begitu, tahulah kita bahawa itulah sebenarnya syariat. Kita mengikuti petunjuk dari Nabi SAW. Baik. Sebab itu kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ikut sajalah dan jangan kamu mereka-reka dalam agama. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, kerana kamu sudah cukup petunjuk kepada kamu. Sudah cukup petunjuk kepada kamu. Jadi kita tahu bahawa sunnah Nabi adalah petunjuk dari Allah untuk panduan kita sebagai umatnya. Kita sebagai panduan umatnya. Dan Nabi memperincikan agama. Buat orang-orang yang kata tak perlu kepada sunnah, cukup dengan Quran, maka dia akan terkapai-kapai, terumbang-ambing, pening, tak tahu nak macam mana. Sebab apa? Sebab Al-Quran betul. Al-Quran adalah usul agama. Tapi penjelasan penghuraiannya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ibadat haji. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut haji je. Adalah cerita Arafah sikit dalam Quran. Kemudian adalah cerita tentang orang budaya orang Arab dok sebut-sebut keturunan mereka. Tapi Nabi SAW datang, diutuskan, dan pada saat akhir Nabi kata nak haji. Nabi kata kepada para sahabat, khudhu anni manasikakum. Ambillah hajimu dariku. Ambillah dariku hajimu. Yang ni buatlah haji sebagaimana yang aku buat. Jadi sahabat tahu 8 Zulhijjah duduk di sini. 9 Zulhijjah duduk di sini. Wukufnya hak dia di mana? Berwukuf sampai bila? Kemudian terbenamnya matahari keluar daripada wukuf. Nak solat jamaknya, nak solat jamak takdim ke jamak takhir. Kemudian sampai malam tu mabit di Muzdalifah. Kemudian melontar jumrah Aqabah pada hari ke-10. Hari ke-11, 12 duduk bermabit di Mina. Hari ke-13 boleh nafar awal. Kalau tak nak keluar nafar 13, keluar 14 nafar thani. Semua ni orang tahu melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia adalah wahyu, benar. Sunnah adalah wahyu. Dan ayat Al-Quran turun pada haji yang terakhir. Ayat Al-Quran turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku cukupkan bagi kamu nikmatku, dan aku redha Islam sebagai agama. Ayat ini merupakan cop mohor dari Allah. Allah telah gazetkan dalam Quran, hari ini aku sempurnakan agama kamu. Setelah Nabi SAW mengajarkan haji kepada umat manusia, maka setelah itu sempurna agama. Syariat Islam telah sempurna dengan turunnya ayat ini. Sebab itu ada ayat pertama kita, as-sunnatu wal bid'atu. Sunnah dan bid'ah ni, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, soalan kita yang pertama, panjang sangat ke mukaddimah saya ni. Rasanya perlu, sebab apa? Macam saya kata tadi, tidak akan benar-benar membenci bid'ah kecuali selepas kita faham tentang sunnah. Dan tidak ada orang yang benar-benar mencintai sunnah sehingga mereka tak suka kepada bid'ah. Baik, soalan pertama, apakah ada bid'ah hasanah di dalam agama? Bid'ah hasanah. Bid'ah. Perkataan bid'ah ni
Sampai peringkat orang kata alergik orang dengar. Tuan-tuan, yang panggil bid'ah ni bid'ah bukan kita, bukan saya, bukan ulama, bukan imam 4 mazhab, tidak. Yang gelar bid'ah ni sebagai bid'ah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ni bukan sekadar gelaran, tapi dia adalah nama sesuatu, dia istilah yang merujuk kepada sesuatu perkara. Dalam bahasa Arab, bada'a, badi'us samawati wal ard. Badi' adalah mencipta sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Allah Azza wa Jalla, nama dia Al-Badi', badi'us samawati wal ard. Allah ni pencipta, penginovasi ke bahasa kita. Orang yang mula-mula buat, pioneer, dia yang buat tanpa ada contoh semisalnya. Tapi Allah ni satu-satunya, bukan yang pertama. Tak, dia satu-satunya. Tidak ada yang mencipta langit dan bumi sepertinya. Allah Ta'ala ni satu-satunya. Dipanggil badi', buat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Maka istilah bid'ah ni adalah merujuk kepada amal ibadah yang direka-reka tanpa ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah buat, tiba-tiba kita nak buat. Dan kita kata dia adalah agama. Kenapa kita kata hanya perkara agama? Kerana perkara dunia tidak termasuk dalam larangan ini. Kita nak buat kuliah guna kamera. Bila ada zaman Nabi dulu pakai kamera, tak payah live lah, online sat, bid'ah ni. Betul, bid'ah dari sudut dunia. Amalan ibadat kita tidak bertambah, tidak berkurang dengan sebab kita guna kamera ke ataupun kita guna live. Amalan tetap begitu. Ini adalah wasilah, cara saja, urusan dunia. Naik kereta ke naik unta, orang tak panggil naik kereta tu ibadah. Sehingga kita kata siapa naik kereta bid'ah sebab Nabi naik unta. Tak ada. Siapa yang kata kalau Nabi, kalau asyik-asyik bid'ah tak usah naik kereta lah, naik unta je. Maka orang ni jahil, tak tahu tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan bid'ah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ulang sekali lagi, bid'ah adalah satu istilah yang dimulakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sebagaimana sunnah adalah jalan yang telah dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan buat umat, maka bid'ah adalah satu amalan yang dianggap ibadah tanpa ada contoh teladan sebelumnya. Kita tanya-tanya usul, mai mana perbuatan ni? Tak tahulah. Tiba-tiba je ada. Ataupun dia yang kata, saya sebenarnya saya reka amalan ini. Saya buat macam ni, gini, supaya orang dapat macam ni. Itu adalah reka cipta. Dalam agama, tidak boleh. Dalam agama, kita mesti bersikap taat, tunduk, patuh, menerima apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan takut dan alergik kepada perkataan bid'ah. Malah terimalah perkataan itu sebahagian daripada lafaz yang telah keluar daripada bibir yang mulia, bibir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah orang yang sebut perkataan bid'ah mula-mula. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah kamu perkara yang direka-reka, yakni dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Kerana sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi Nabi yang kata macam tu. Ada orang siapa kata jangan ustaz sebut bab bid'ah. Tuan-tuan, saya pun memang tak suka sebut sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Tapi hari ni kita sampai bab topik khusus tentang bid'ah. Jadi kena bagi tahulah. Jangan sampai topik ni pun tak sebut bab bid'ah, takut orang kata macam-macam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ulang buat kali ketiga, keempat dan kelima, yang mempelopori perkataan bid'ah ini adalah empunya sunnah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda mengingatkan bid'ah adalah musuhnya sunnah. Dalam satu hadis bila Nabi kata, orang tanya Rasulullah, Nabi kata siapa yang panjang umur di antara kalian akan dapat
tengok perselisihan yang banyak. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jadi Nabi kata berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang ar-rasyidin, yang al-mahdiyyin, yang diberi petunjuk selepasku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dia dengan gigi geraham, pegang kuat-kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian daripada perkara yang direka-reka. Benda asal tak ada dalam agama, kemudian jadi ada, ditakut tambah dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah benda yang direka-reka, diada-adakan adalah bid'ah. Tapi kalau benda tu dia tak reka, dah ada dah zaman Nabi dulu. Cuma orang lain tak buat, orang tinggal, orang lupa. Tiba-tiba dia nak hidupkan balik benda tu. Ada dah contoh sebelumnya. Boleh, tak ada masalah. Dia tak jadi bid'ah macam tu. Dia menghidupkan sunnah. Yang sekarang ni, bid'ah ni memang tak ada asal langsung. Okey? Tak ada asal langsung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai contoh saya bagi tahu, contoh sebelum daripada kita pergi jauh. Sebagai contoh nak faham. Nabi SAW ambil wudu macam biasa. Ambil wudu, masuk komo, basuh muka, basuh tangan, sampai siku, sapu kepala, sampai kemudian sekali dengan telinga, kemudian kaki. Tiba-tiba ada orang buat, dia basuh depan ni sikit, kemudian sapu leher. Basuh depan ni, sapu leher. Ambil air, basuh depan, sapu leher. Baik, sapu leher ni daripada mana sapu leher? Sapu leher ni daripada mana? Jadi kalau kita kata sunnah Nabi, sapu-sapu lagi semua sampai ke belakang, kemudian belakang. Dia tak nak semua, dia ambil depan sikit, kemudian dia sapu leher belakang sikit. Tak tahulah dia sapu leher sampai ke atas ke macam mana. Tapi biasa dulu kita tengok sapu leher belakang macam ni. Soalnya daripada mana amalan ni? Itu kita nak tahu. Kerana kita cinta kepada sunnah. Kalau orang buat macam ni, depan sikit, belakang, berarti dia telah meninggalkan sunnah ni. Betul tak? Kalau dia buat macam ni, siapa depan, siapa belakang, dia telah meninggalkan sunnah yang asal. Kita sayang kepada sunnah yang asal. Sebab tu kita tak nak orang meninggalkan sunnah dan buat benda yang menyelisih sunnah. Sebab kita sayang kepada sunnah. Boleh faham? Backing kau hari ni. Semangat sikit hari ni bab sunnah ni. Baik, kemudian Nabi SAW atau Allah Ta'ala dah kata, Allah Ta'ala firman, pada hari ini aku sempurnakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dah seal dah, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku telah meredai Islam sebagai agama untuk kalian. Okey? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat dalam neraka. Ada orang hujah pula hadis ni, dia kata kullu tu bukan semua. Kullu tu bukan semua. Kullu tu sebahagian. Sebahagian. Sebab ada kullu bermaksud, dia takwil pula kullu tu sebahagian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau hujah tu semata-mata kita nak jaga sunnah, tak apa. Kita tak nak benda sunnah tidak dimasukkan kepada bid'ah, lalu kita kata oh bukan semua bid'ah. Tapi sekarang ni kita guna tafsiran itu untuk menjustifikasikan bid'ah yang tak boleh ni, kita nak suruh jadi boleh. Jadi kita tak tukar perkataan bid'ah, cuma kita kata tak semua bid'ah tu sesat. Sehingga mana-mana bid'ah pun kita kata boleh, tak semua bid'ah sesat. Mari bid'ah mana pun kita kata boleh, tak semua. Bid'ah ada dua bid'ah. Jadi kita gunakan pembahagian tu untuk menjustifikasikan
membolehkan bid'ah yang dicela, akhirnya kita pindahkan dia kepada bid'ah yang terpuji. Sebab apa? Sebab kita guna terma bid'ah ada yang baik. Jadi secara kesimpulan mudahnya, lafaz Nabi clear kepada kita. Nak takwil macam mana pun, tapi Nabi kata, tetap Nabi kata kullu bid'atin dhalalah. Perkataannya setiap, walau bahasa asasnya, sebelum kita duk syarah panjang, kullu ni mula-mula faham sekali, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang direka-reka dalam agama tu maka sesat. Kalau nak keluarkan pun bukan semualah, dia kata bukan semua tu, keluarkanlah 10% kalau tuan-tuan nak ambil. Maknanya hak Nabi kata kullu tu 90% daripada bid'ah ni adalah sesat. 10% tu adalah baik. Tapi lah ni sekarang ni jadi terbalik. Dia guna perkataan kullu sebahagian, tapi 90% bid'ah dia masukkan belah boleh. Tinggal 10% ni bid'ah yang tak boleh. Hak mana pun tak tahu. Boleh jadi 10% tu sebenarnya bukan bid'ah, tapi dia adalah betul-betul maksiat. Sebab bid'ah beza dengan maksiat. Bid'ah ni dianggap ibadat, dianggap amal soleh. Maksiat, orang memang dah tahu dah maksiat. Maksiat ni orang benda yang mungkar, orang yang buat salah. Bid'ah ni adalah benda yang dijenamakan sebagai ibadah, tapi sebenarnya dia tidak ada dalam agama. Sebab tu dia adalah musuh kepada sunnah, dia lawan kepada sunnah. Baik. Soalan yang kedua. Saya ingat tuan-tuan kita dah faham tentang sunnah tadi. Saya mukaddimahkan dengan sunnah sebagaimana kita sebelum ni agar kita faham. Cintailah sunnah Nabi SAW dengan sebenar-benarnya. Kita nak buat benda yang ikut sunnah. Janggut panjang ikut sunnah. Kalau tak ada janggut nak macam mana? Habis comot ubat tak tumbuh-tumbuh nak macam mana? Kita pakai sugi sebab sunnah. Kita ingat ke sunnah. Kita salat berjamaah setiap waktu sebab dia sunnah. Dia jaga sunat rawatib, sunnah. Kita benda-benda yang Nabi buat, kita suka untuk buat. Masuk tandas pun kita perhatikan tangan kaki kiri ke kaki kanan. Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Sebab sunnah. Kita cinta kepada sunnah. Baik tuan-tuan. Soalan yang kedua. Ma hiyal bid'atu fid din? Apakah bid'ah dalam agama? Okey. Bid'ah dalam agama. Al bid'atu fid din hiya ziyadatu fihi awin nuqsan. Bid'ah dalam agama adalah penambahan atau pengurangan di dalam agama. Allah Ta'ala berfirman mengingkari bid'ah kaum musyrikin. Bid'ah kaum musyrikin. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Allah Ta'ala menamakan orang yang buat bid'ah ni sebagai sekutu yang menyaingi Allah. Allah marah kepada orang musyrikin. Mu ada Tuhan lain ke yang menurunkan syariat? Mana Allah ada syariat, kamu ikut syariat satu lagi. Apakah mereka syariat ni adalah sekutu Allah? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama? Maknanya orang yang buat bid'ah ni, dia telah mereka satu agama. Dia buat tata cara beribadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dah sebut dah sebelum daripada ni. Kita kalau nak tambah satu word dalam perlembagaan Malaysia, tu kena bersidang parlimen 2/3 majoriti baru boleh ubah. Tu pun setelah dipersetujui dan ditandatangani oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Maknanya satu word dalam perlembagaan. Dan perlembagaan kita tidak lebih mulia daripada agama kita. Agama kita sangat mulia. Lagi tinggi kedudukannya. Nak ubah satu word dalam Quran,
nak tambah, nak kurang satu baris daripada Quran. Mustahil. Orang yang mereka cipta masukkan dalam agama sesuatu yang bukan agama, kesalahan dia sangat-sangat besar kerana mereka telah berusaha menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia anggap dia satu level yang boleh. Nabi Muhammad pun tak berani nak buat syariat ni tuan-tuan. Melainkan apa yang Allah wahyukan barulah Nabi sampaikan. Nabi SAW tak akan bagi tahu tentang agama daripada hawa nafsunya sendiri. Tak. Allah Ta'ala kata, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Nabi tak berkata-kata dengan hawa nafsu. Bila dia kata, dia adalah wahyu dari Allah. Nabi pun tak berani nak reka cipta agama. Melainkan yang Allah wahyukan. Dan ada banyak keadaan Nabi diam. Sehingga Allah Ta'ala turunkan wahyu baru Nabi bagi tahu. Sebab apa? Sebab orang yang mereka cipta agama, dia menjadi saingan Allah. Ini Allah Ta'ala kata dalam surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Apakah bagi mereka ada sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang Allah Ta'ala tak izinkan? Jadi orang musyrikin buat agama baru, mereka menyaingi Allah. Dan Nabi SAW kata pula dalam soal, kalau buat agama baru itu memang confirm syirik, kufur. Dan kalau dalam Islam pun mereka masih dah Islam, buat ibadat, ikut Nabi, tiba-tiba ada benda yang mereka buat tidak mengikuti Nabi. Benda yang ditokok tambah. Yang tidak ada asal usul. Kalau ada asal usul lain cerita. Okay, kita akan sentuh lepas daripada ni. Dalam poin yang kita sebut nanti. Nabi SAW bersabda, Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa sahaja yang mengada-ngadakan dalam agama kami, ini agama Islam, mengada-adakan, makna dulu tak ada, kemudian jadi ada. Dulu ni zaman Nabi tak ada, kemudian ada. Banyak benda zaman kita, bukan setakat zaman Nabi tak ada. Zaman Imam 4 mazhab pun tak ada. Tiba-tiba ada zaman kita. Kita kata hebat umat kita ni. Ada benda yang dalam Islam Nabi tak ajar. Sahabat tak pernah buat. Tabi'in tak pernah buat. Imam 4 mazhab tak pernah buat. Tapi dia kata, kita jumpa amalan hebat. Mustahil tuan-tuan. Mustahil. Ada sesuatu yang kita buat lebih baik daripada generasi terawal. Sedang mereka adalah generasi terbaik umat Islam. Mustahil kita dapat satu petunjuk yang Nabi SAW tak ajar kepada umat terdahulu, sehingga kita jadi lebih baik dan lebih mulia daripada mereka. Mustahil. Siapa yang mengada-adakan dalam agama Islam apa yang tidak ada di dalamnya, apa yang bukan darinya, Nabi kata fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Imam Malik lagi kata dahsyat tuan-tuan. Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik kata apa? Siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam agama, serta benda baru dalam agama, lalu dia kata benda ni baik, cuma walaupun Nabi tak ajar, benda ni baik, maka dia telah mendakwa Nabi SAW mengkhianati risalah. Maknanya Nabi ni macam Tok Guru Silat, tak ajar jurus yang terakhir. Layak ke kita kata macam tu kepada Nabi SAW? Nabi bukan Tok Guru Silat tuan-tuan, sembunyikan jurus terakhir, jurus rahsia. Tak. Nabi kalau dia tak ajar habis, Allah Ta'ala tidak akan menjemput baginda kembali kepada Allah. Sehingga selesai tugas, maka Nabi dijemput balik. Lepas tu ayat yang kita baca di awal tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Baik. Jadi bahaya siapa yang mereka-reka dalam agama. Banyak benda kadang-kadang tuan-tuan, bila kita kaji, rupa-rupanya mari daripada amalan-amalan kita semata-mata.
Okay. Lah ni pula macam-macam zikir, jemput rezeki lah. Ajaran motivasi, tak motivasi, macam-macam. So bayar zakat walaupun tak cukup nisab, walaupun tak cukup haul. Bayar zakat, jangan sebut zakat lah, sedekah lah, bersedekah walaupun kamu tak ada. Ni sebut bayar zakat dan sebagainya. Kita merosakkan istilah agama. Macam-macam orang suka memandai-mandai dalam soal agama. Agama ni ikut. Kalau kita tak boleh ikut belaka, tak apa. Tapi jangan ubah. Jangan reka cipta. Rosak agama. Jadi kita menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebab tu dalam hadis Nabi cerita kepada kita banyak pesanan supaya kita berpegang teguh dengan sunnah. Okay. Antara dalil orang yang kata bid'ah ni ada hasanah adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Okey. Ni antara hadis yang diguna pakai untuk kata bid'ah ni ada yang baik. Sebab apa? Sebab okey, hadis yang berbunyi Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Orang yang kata bid'ah ni ada yang baik, kena faham hadis ni. Tapi kalau dia kata bid'ah ni ada dua, hadis ni pun dia tak pernah tahu, itu memang sempoi lah tuan-tuan, sempoi. Memang guna istilah untuk menghalalkan apa yang dia buat. Dia tak tahu pun mana sandaran bid'ah hasanah yang orang kata. Sandarannya hadis ni, hadis Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi. Man sanna min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Siapa yang, maksud dia ni, sesiapa sahaja yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala siapa sahaja yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi siapa yang memulakan satu sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala siapa yang amalkannya setelah itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi berdasarkan hadis ini, mereka pun kata siapa yang memulakan sunnah yang baik, maka dia dapat pahala sunnah yang baik. Tapi kena perhatikan betul-betul. Sunnah yang baik tak sama dengan bid'ah yang baik. Kenapa Nabi tak sebut bid'ah terus ini? Siapa yang mulakan bid'ah yang baik, clear cut, senang kita. Clear bid'ah ni Nabi cantas terus. Bila dalam hadis ni Nabi sebut sunnah yang baik. Sebab kita kembali kepada terma asal. Sunnah dan bid'ah ni ada beza. Sunnah yang baik tak sama dengan bid'ah yang baik. Maksud Nabi siapa yang memulakan sunnah yang baik, maknanya apa yang dia buat tu sudah ada contoh sebelumnya. Jadilah sunnah yang baik walaupun masa tu orang tak buat. Tapi kalau dia memang orang tak buat, bukan setakat dia tak buat zaman tu, zaman dulu pun memang tak ada asal, maka dia jadi bid'ah. Contoh mana? Orang berhujahkan tu Sayyidina Umar mulakan salat tarawih. Tu dia kata bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Umar buat bid'ah ke? Umar buat satu sunnah yang baik. Kita tengok. Umar radhiyallahu anhu, dia buat salat tarawih berjamaah, betul? Okey. Perhatikan. Salat tarawih ni ada tak zaman Nabi? Ada. Salat tarawih ni ada tak berjamaah di zaman Nabi? Ada. Tapi Nabi tinggalkan setelah
3 hari ramai, Nabi kata kepada sahabat, aku bimbang dia jadi wajib, kamu tak mampu. Tapi setelah Nabi wafat, syariat tidak akan lagi bertambah, maka Sayyidina Umar kumpulkan orang. Ada asal tak? Ada asal. Ada, kan tak ada. Jadi itu nama dia sunnah yang baik. Sebab apa kita kata macam tu? Kerana hadis ini kita mesti melihat kepada asal usul dia. Asal usul hadis ni hadis yang sahih tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Malah juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Ceritanya hadis ni berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ni diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia kata, pada satu hari kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tengah hari, tiba-tiba ada satu kaum yang mana kaum ni berkaki ayam. Golongan miskin, fakir. Pakai panggil an-nimar ataupun abak. Abak ni maknanya dia pakai satu helai pakaian awak tebuk tengah. Macam tuan-tuan pernah tengok tak penjara Abu Gharib. Utama dulu kan dalam Iraq tu ada satu helai kain ni, dia tebuk lubang tengah, dia pun buat jadi macam baju dia. Pakaian yang tidak berjahit lah tuan-tuan. Pakaian mereka ni orang susah. Okay. Mutaqallidis suyuf. Eret pedang-pedang mereka. Kebanyakan mereka ataupun semua mereka daripada Mudar, satu kabilah. Orang susah mari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah wajah Nabi. Tengok kesusahan mereka. Nabi masuk, kemudian Nabi keluar. Nabi kata, "Hei Bilal, azan." Bilal pun azan, orang pun datang. Azan masa tu azan panggil orang datang. Solat. Habis solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkhutbah. Nabi bagi khutbah, lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang tengoklah apa yang nanti dia nak bawa pada besok hari, iaitu pada hari kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bersedekahlah seorang lelaki dari dinarnya, dari dirhamnya, dari pakaiannya, dari gandumnya, dari tamarnya. Mana siapa yang ada dinar, bagilah dinar. Siapa yang ada pakaian, bagilah pakaian. Siapa yang ada dirham, bagilah dirham. Siapa yang ada pakaian, bagi pakaian. Siapa ada gandum, bagi gandum. Siapa ada kurma, bagi kurma. Nabi kata macam tu. Qalu walau bisyiqqit, hatta qal walau bisyiqqit tamrah. Sehingga Nabi kata walaupun sebelah buah kurma. Bagilah apa yang ada. Kesian sangat kepada orang ni. Tiba-tiba seorang lelaki dari Ansar datang bawa satu bekas daripada kurma. Sehingga tangan dia hampir-hampir tak mampu nak angkat bekas tu. Bal qad ajazat, bahkan memang tak hampir. Memang tak mampu. Dia bagi tu, dia angkat kurma, bagi tak kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila orang pun tengok, okey. Bila orang tengok orang Ansar tu bagi sedekah, orang tu mula-mula bagi, lepas hari tu tengok, maka orang lain pun pakak bagi. Sehingga 2 timbunan besar daripada makanan dan pakaian. Sehingga aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi ceria melihat kepada amalan tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, siapa yang memulakan sunnah yang baik, maka bagi dia pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang buat. Jadi hadis ni cerita pasal lelaki tadi. Lelaki yang memulakan sedekah kurma sehingga orang lain ikut dia.
Baik, sedekah tuan-tuan, itu dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah jelas ada dalam perintah agama, jelas. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hujah mereka, dan itulah kefahaman yang sebenar. Kita dah nyatakan bagaimana kefahaman sebenar memahami hadis tersebut. Memahami hadis tersebut. Baik. Ada kadang-kadang bid'ah ni tuan-tuan, satu memang yang tidak pernah ada asal. Memang tak pernah ada asal langsung. Tapi ada kadang-kadang ada juga dia berhujah dengan dalil yang umum. Banyaknya dia berhujah dalil yang umum, tetapi dia guna untuk maksud yang khusus. Kita baca Quran kok takkan salah. Kita semayang kok takkan salah. Kita zikir kok takkan salah. Nabi kan suruh kita zikir. Nabi kan suruh kita solat. Nabi kan suruh kita baca Quran. Jadi dia guna dalil-dalil umum untuk menghalalkan atau menjustifikasikan bid'ah yang, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah kata di awal tadi, bid'ah adalah ibadah yang dijenamakan padahal tidak ada dalam sunnah. Okey. Bid'ah ni boleh jadi ibadat yang tidak ada asal langsung dalam agama. Macam ni, kita sebut dah tadi, macam kita sebut adalah langsung tak ada. Sebagai contoh, solat 1000 rakaat. Sebagai contoh. Tiba-tiba dia semayang, kita semayang 1000 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Tiba kita kata, oh tak okey, tak boleh semayang, kita semayang. Tuan-tuan, semayang 1000 rakaat, siapa ajar 1000 rakaat? Kalau ada, saya bagi contoh ni. Kalau ada, okey. Kalau ada semayang sunat 1000 rakaat. Atau yang kata zikir 1 juta, zikir 5.5 juta kali. Ada asal. Walaupun asal solat tu ada, tapi bilangan tu tak ada. Okey. Boleh jadi juga solat 100 rakaat. Solat alfiyah bagi solat 100 rakaat. Malam nisfu Sya'ban, solat 100 rakaat. Tak ada orang ajar. Dibaca pada setiap rakaat surah Ikhlas 10 kali. Okey. Ataupun orang duk berzikir hu. Mana kita pernah dengar Nabi ajar, beringatilah zikir Nabi ni hu. Dia ambil dalil, ada dalil agama. Allahu la ilaha illahu. Hu tu huwa Allah. Huwa. Baik, ada juga dalil bid'ah ni berlaku sifat tambahan kepada yang dah ada. Asal sunnah sejengkal. Dia ambil sunnah ni, dia orang panggil, dia kembangkan sunnah ni jadi sehasta. Modify, dia tambah lagi. Tokok tambah. Dia modify situ sikit, modify sikit sini. Jadi sunnah Nabi pun akhir sekali yang asalnya pendek gini jadi panjang macam ni. Juga termasuk dalam bid'ah. Sebagai contoh tambah ni kan mudahlah. Kita tambah bilangan rakaat yang Nabi tak tambah lah. Kalau waktu rakaat solat duha sampai 12 rakaat, no hal, tak ada masalah. Kalau solat malam sampai lebih tak apa, sebab ada hadis yang kata Nabi solat malam ni 8, tapi ada perkataan Nabi tidak menghadkan bilangannya. Itu clear kat, tak ada masalah. Tapi kalau solat-solat yang Nabi tak tambah atau yang ada termasuk waktu larangan, digi solat ba'diyah asar, solat ba'diyah subuh, bukan qadha qabliyah dak. Kalau qadha dia bangun lepas subuh, dia terlepas qabliyah subuh, dia qadha qabliyah subuh selepas solat subuh, tak ada masalah. Ni dia memang solat ba'diyah subuh. Solat kot, takkan salah kot solat. Memang solat tu boleh, tapi larangan waktu tu tak boleh. Okey? Ataupun dia tambah bilangan rakaat. Solat sunat qabliyah subuh dia 4 rakaat.
Bantai 4 rakaat qabliyah subuh. Kalau solat subuh sendiri tambah 4 rakaat memang jam, memang jam. Waktu ma'ruf bil darurah. Kalau tiba-tiba solat subuh pun dia tambah 1 rakaat. Ni memang jam. Tapi solat sunat subuh dia tambah jadi 4 rakaat. Okey, itu tambahan. Tambahan tak boleh. Walaupun solat tu asal ada. Boleh tak kalau kita dalil solat kan ada Nabi SAW wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah solat. Kita guna dalil dirikanlah solat tapi untuk menghalalkan solat kita yang Nabi tak ajar. Yang tu tak boleh macam tu. Sebab tu bid'ah ni tidak akan nampak benda bid'ah sehinggalah orang tu cinta kepada sunnah. Kita tahu sunnah yang sebenar, kita tahu. Ini sebenarnya menyelisih sunnah. Sebagai saya contoh tadi, Nabi SAW basuh kepala ambil wuduk daripada depan sampai belakang, kemudian tarik balik ke depan. Yang tu sunnah. Tiba-tiba dia buat basuh depan sikit, kemudian basuh tengkok. Agak-agak tuan-tuan, sunnah ke tidak sunnah? Sama sebagai contoh, kadang-kadang kita modify sunnah ni dengan mengurangi dia. Mengurangi dia. Sebagai contoh macam mana? Ada bila orang dia tanya, apa hukum baca surah sajadah pada waktu subuh hari Jumaat? Okay, baca surah sajadah. Jawapan dia, tak sunnah. Apa pula tak sunnah Ustaz? Bukan Nabi baca surah sajadah. Betul Nabi baca surah sajadah. Tapi Nabi bukan baca surah sajadah saja. Nabi baca rakaat pertama surah sajadah, rakaat yang kedua surah Al-Insan. Itu baru sunnah. Sebahagian masyayikh tak suka untuk kita panggil solat subuh Jumaat baca surah sajadah. Itu bukan sunnah. Sebab kita mengurangi sunnah tu. Nanti lama kelamaan orang tak baca hadis, tak pernah belajar, tak pernah tahu pun sunnah yang sebenar. Dalam pemikiran mereka, hari Jumaat sajadah, hari Jumaat sajadah. Insan dah tak ada dalam kepala dia. Betul tak? Realitinya berlaku. Pasal apa? Kita modify sunnah apabila kita tidak menyampaikan sunnah yang sebenar. So kalau tuan-tuan nak baca, kadang-kadang tengok budak letih baca surah sajadah, tak apa. Jangan panggil surah sajadah tu sunnah Nabi macam tu, tak. Sunnah Nabi bukan macam tu. Sunnah Nabi rakaat pertama surah sajadah, rakaat kedua surah Insan. Kita tak kata salah baca sajadah saja, tak salah, bacalah sembahyang sajadah saja. Tapi memahami sunnah sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW itu sangat-sangat penting. Jangan sampai kita memodifikasi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Ataupun boleh jadi kita mengkhususkan waktu tertentu. Kita kata awal Muharram sunat puasa sebagai tahun baru. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sambutan awal Muharram ni tak ada awal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. 10 awal Zulhijjah ada. 10 awal Zulhijjah. 10 hari bulan Muharram ada. Tapi sambutan tahun baru Islam 1 Muharram, lalu kita puasa sebagai menyambut tahun baru Muharram, tak ada tuan-tuan. Nabi tak pernah khususkan macam tu. Jadi kalau kena tiba-tiba hari Isnin kita nak puasa 1 Muharram, tak ada masalah, puasalah. Mengkhususkan 1 Muharram untuk kita puasa sebagai sambutan tahun baru Islam. Walaupun itu adalah ibadah pada kacamata kita, tapi bila dia tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh jadi benda bid'ah. Habis tu Ustaz tak boleh puasa. Puasalah, tapi jangan khususkan hari. Benda hak Nabi tak khususkan, kita jangan pula pandai-pandai. Nanti lepas pada ni orang pun kata termasuk puasa sunat adalah puasa sunat tahun baru Islam. Jadi kita pula mewujudkan satu ibadat baru. Kan susah tuan-tuan. Sesok kalau orang tanya, Allah Ta'ala tanya, siapa yang ajar kamu buat amalan? Kalau kita nak kata Nabi, Nabi tak ajar. Habis tu siapa? Mau ikut dia. Kita bimbang tuan-tuan, kita dengan Nabi, kenapa kita sangat cinta kepada sunnah? Kerana kita sangat berhati-hati. Sebab kita ikut sunnah ni bukan untuk hari ni saja, tak. Kita ikut sunnah ni agar kita dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Kerana orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak.
Dan orang yang menyelisihi sunnah dan merosakkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dihalau daripada mendatangi kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menyatakan demikian. Jadi kita bukan benci kepada amal ibadah. Kita sangat menggalakkan amal ibadah. Tapi beramallah mengikut petunjuk sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Panjang dah cerita bab sunnah bid'ah kita ni. Saya harap tuan-tuan fahamlah. Jalan paling utama, jangan cari apa bid'ah. Kalau cari apa bid'ah, tuan-tuan akan jadi tunjuk, oh tu bid'ah. Jalan paling utama sekali, kenali sunnah, beramal dengan sunnah, cintai sunnah. Atau belajar sunnah, kenali sunnah, cintai sunnah, beramal dengan sunnah. Secara automatik tuan-tuan tak akan ada masa untuk bid'ah. Secara automatik. Sebab tu kita marilah, sunnah ni boleh jadi dalam akidah, boleh jadi. Bukan sekadar ibadah. Akidah, kerana akidah sebahagian daripada amal soleh. Malah dia yang utama. Boleh jadi bid'ah dalam perkara akidah. Okay? Boleh jadi bid'ah dalam perkara akidah. Syiah. Benda yang tak ada zaman Nabi. Tiba-tiba Syiah mai ikut mana? Sayyidina Ali yang mereka kata Imam Sayyidina Ali bukan Syiah. Sayyidina Ali ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pun mereka kata ajaran agama dia adalah Syiah, tak ada. Dan mereka menamakan anak cucu mereka dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Aisyah, sayangnya kepada keluarga Nabi. Tapi Syiah hari ini mencela melaknat Abu Bakar dan Umar. Bagaimana perbuatan ni? Bid'ah dalam soal akidah. Jadi sebab tu kita tidak akan dapat memahami bid'ah itu sehinggalah kita betul-betul memahami sunnah Nabi. Bagaimana Nabi beriktikad? Nabi ajarkan sahabat tentang para sahabat yang lain. Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan cela sahabat aku. Kamu sekalian yang tidak sahabat, kalau tidak akan dapat menandingi pahala sedekah sahabat. Kalau kamu bagi sedekah sebesar gunung Uhud daripada emas, tidak akan menyamai secupak ataupun semud. Mudah ni segenggam sedekahnya ataupun ni segenggamnya, secupaklah pada kita pahala infaknya para sahabat. Allah Ta'ala sebut kullan wa'adallahu al-husna. Semua daripada kalangan sahabat Allah janjikan kebaikan. Tiba-tiba mari Syiah, dia kata sahabat tu kafir, sahabat ni laknat begini. Pasal apa? Agama ni tak ada zaman Nabi. Kita tidak akan kenali dan benci kepada mereka sehinggalah kita mengenali akidah bagaimana para sahabat beriktikad. Jadi pesanan saya, jangan kita duk sibuk dalam bid'ah. Kita akan tenggelam dalam tu. Sebab apa? Sebab kita akan hilang punca. Jalan yang paling utama sekali ialah kita kenali yang sunnah. Belajar sunnah. Secara automatik kita akan tak suka kepada benda-benda bid'ah. Pasal sunnah Nabi ni terlalu banyak kita nak amalkan. Yang duk sibuk zikir tu 100 juta kali. Dia la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali sehari belum lagi buat. Tak habis lagi. Subhanallahi wa bihamdihi 100 kali tak habis lagi. Dah, selawat ke Nabi, alhamdulillah, mungkin ramailah orang berselawat kepada Nabi. Tapi zikir Nabi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Tak buat lagi. Kalau pun dah habis ni, tuan-tuan baca Quran, berapa qadar bacaan Quran setiap hari. Kalau pun zikir kita dah habis, Quran kita mana? Banyak lagi kita nak buat hak sunnah betul ni. Jadi kenali sunnah. Secara automatik kita akan sibuk dengan sunnah dan sehingga kita tak sempat nak buat benda-benda bid'ah dan kita tak suka pun buat benda-benda yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Soalan yang keempat. Mata yantasirul muslimun? Bilakah kaum muslimin akan menang? Tuan-tuan, kita ni bila tanding nak menang semua, terutamanya bertembung dengan orang kafir. Okey. Jawapannya, kaum muslimin akan menang.
Baca Arab dulu. Yantasirul muslimuna idza raja'u ila tatbiqi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyyihim wa akhadhu bi nashri at-tauhid wa hadharu min asy-syirki ala ikhtilafi madhahirihi wa a'iddu li a'daihim mastata'u min quwwatin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. وقال أيضا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Surah An-Nur. Jawapan dia, bila kaum muslimin akan menang? Bila lah Allah Ta'ala nak tolong orang Islam? Tuan-tuan, orang Islam akan menang bila mereka kembali mengamalkan kitab Tuhan mereka, yakni beramal dengan Quran, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyebarkan tauhid, berhati-hati dari kesyirikan dalam rupa yang bermacam-macam. Syirik ni akhir zaman datang dalam macam-macam bentuk syirik. Jadi kita berusaha lari daripada syirik, insya-Allah di saat itu Allah bantu kita. Kita tauhid kepada Allah, beramal dengan Quran, beramal dengan sunnah, maka masa itulah kita akan mendapat bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita mempersiapkan kekuatan semampu yang kita ada. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, in tansurullah, sekiranya kamu tolong Allah, yansurkum, nescaya Allah tolong kamu. Tolong Allah ni macam mana? Dengan membantu agama Allah, dengan meninggikan syiar Allah, dengan mengamalkan Al-Quran, dengan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah kita meninggikan syiar Allah. Tapi kalau kita tidak meninggikan syiar, malah kita pula diubah agama Allah Subhanahu Wa Taala ikut selera kita. Okey? Jadi kita tidak akan dapat bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita daripada perkara-perkara yang Allah tidak redai. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal salih bahawa dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sebelum ni dah banyak dah orang lawan agama Allah, tapi akhir sekali kemenangan bersama dengan orang yang beriman kepada Allah. Jadi ambillah iktibar, walaupun belum datang lagi kemenangan bagi kita, tapi keyakinan kita terhadap janji Allah itu pasti. Itu termasuk akidah yang kita. Okey? Dan dia benar-benar akan mengukuhkan untuk mereka agama yang dia redai. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka setelah ketakutan menjadi aman. Dan mereka tetap beribadah kepadaku, dan mereka tidak menyekutukan sesuatu pun denganku. Hatta kita kata berjuanglah dengan kepada agama Allah, mengikut Quran dan sunnah, walaupun kita tengok masih lagi belum mendapat kemenangan, kerana kemenangan yang pasti adalah kemenangan apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila bab kita yang tu, kita ada satu pengarang kita ni sebut satu doa yang mustajab. Mengakhiri buku kita ni dengan doa. Mengakhiri buku kita ni dengan doa. Doa ni doa yang mustajab. Dia juga doa yang melapangkan dada, doa yang memberi kepada kita petunjuk agar Allah Ta'ala jadikan yang menerangi hati kita adalah Al-Quran. Yang menerangi hati kita adalah Al-Quran, yang dengannya kita mendapat hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya berbunyi begini. Okey. Lafaznya hadis ni hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Lafaznya berbunyi, tuan-tuan mungkin boleh ikut saya lah, bagi yang nak ikut tengok skrin semua. Kalau ada tengah masak ke, tengah duduk baring ke, tengah duduk atas sofa sambil-sambil tengok majalah, ataupun memang dia dah mata dia duduk kat skrin dah, kita sama-sama tengok ada depan kita ni doa ni. Banyak saya ajar doa ni ke masjid-masjid tempat kita mengajar, kerana ini adalah satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Malah rawi hadis ni Abdullah bin Mas'ud, dia kata, Rasulullah, patut tak saya ajar doa ni kepada orang? Nabi kata tidak ada siapa pun yang sampai kepadanya doa ni melainkan sepatutnya dia belajar doa ni. Dia hafal doa ni lah bagi kita. Maknanya dia belajar supaya dia boleh amalkan doa ni. Apa doa ni? Nabi SAW berdoa, bersabda, ma asaba abdan hammun wala huznun. Tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa kesusahan dan kesedihan, lalu dia mengatakan, atau dalam bahasa kita mungkin kita kata, lalu dia berdoa. Lalu dia berdoa. Okey, apa doanya? Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika. Ikut saya tuan-tuan, ikut saya. Sekali lagi kita baca. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Habis doa tu, sekat tu. Jadi siapa yang baca doa ni, dia ditimpa kesusahan, kesedihan, dia baca doa ni. Apa kata Nabi SAW? Illa kecuali. Okey? Kecuali sini. Highlight. Kecuali. Okey? Ni doa dia. Ni mukaddimah dia. Tidaklah seorang hamba ditimpa kesusahan lalu dia berdoa. Okey, dia doa. Dia doa, yang kita baca tadi, maka jawapan doa dia ni macam ni. Ni jawapan doanya. Kecuali Allah pasti hilangkan kesusahan dan kesedihannya, lalu Allah tukar dengan kelapangan. Apa doa yang kita baca tadi? Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba sahayamu, hamba abdimu ya Allah. Anak lelaki hambamu yang lelaki. Anak lelaki kepada hambamu yang perempuan. Makna aku hamba, ayah aku hamba, mak aku pun hamba kamu. Ubun-ubunku di tanganmu. Keputusanmu berlaku padaku. Ketetapanmu kepadaku adalah adil. Aku memintamu dari Allah dengan setiap nama yang engkau miliki, yang engkau namai dirimu dengannya, dan atau yang telah engkau turunkan di kitabmu, atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, yakni Nabi lah, atau yang engkau simpan di ilmu ghaib di sisimu, agar engkau menjadikan Al-Quran penghidup hatiku, cahaya dadaku, pengusir kesedihanku,
dan penghilang kesusahanku. Tu makna doa tu. Siapa baca doa ni, Nabi kata kalau dia ada susah, ada sedih, dia baca doa ni, Allah Ta'ala akan hilangkan kesusahan dan kesedihannya. Lalu Allah Ta'ala tukar dengan kelapangan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akhiri buku kita dengan doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merezekikan kepada kita untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga akidah kita, menjaga agama kita, menjaga keimanan kita, sehingga kita percaya kepercayaan kita sama dengan kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah kita sama dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah kita sama dengan amal ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suka, kita suka. Apa yang Nabi benci, kita benci. Apa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, kita pun terima juga. Seakan-akan Nabi bagi tahu kepada kita juga. Kerana apa? Kerana inilah cara kita beragama. Kita beragama mengikut petunjuk Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, inilah perkara yang akan kita bawa balik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perkara yang akan nanti kita tatang bagai minyak yang penuh apabila kita menghadap Allah dan kita persembahkan kepada Allah. Inilah akidahku ya Allah. Inilah ibadahku ya Allah. Inilah caraku dalam mengikuti Nabi-Mu ya Allah. Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala membawa sekeping hati yang di dalam hati itu terkandung keimanan, ketakwaan, tauhid, prinsip, pegangan, kepercayaan sebagaimana yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara itu tersimpan kukuh sehingga hari kiamat. Bagi orang yang belum menemuinya, tersimpan kukuh sampai hari kiamat, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin bahawa wahyunya akan dijaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kamilah juga yang akan menjaganya. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kita, hati kami di atas keimanan kepadamu dan ketaatan kepadamu. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Ya Rabbana innaka antal wahhab, engkaulah Tuhan yang maha menganugerahkan kepada hamba-hambamu. Jagalah tuan-tuan hati kita, keimanan kita, akidah kita, dan jauhilah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam soal akidah ataupun ibadah, ataupun selainnya. Kalau boleh kita ni nak sama dengan Nabi dalam apa jua aspek yang kita mampu. Yang kita mampu, pastinya banyak lagi yang kita luar daripada kemampuan kita, tapi jangan sampai kita merosakkan agama Nabi, agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah disampaikan atau diajarkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekianlah apa yang kita bincang dalam kitab kecil kita. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati semua pihak yang terlibat dengan pertubuhan Quran Daily Malaysia yang telah menjadi host utama kuliah duha kita ini pada setiap minggu. Terima kasih juga kepada kameraman kita daripada Pro Media Tajdid, juga Lensa Kuliah, dan minta maaf di akhir-akhir ni tak sempat, tak boleh nak cross page kepada page saya di page Ustaz Ahmad Hashimi kerana ada masalah teknikal yang kita pun tak tahu kenapa tak boleh nak cross page daripada rakaman kita ni. Apa pun, terima kasihlah semua yang terlibat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.